Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Ikram TV dan juga page Dia Sukan, portal sukan yang paling power di dalam dunia. Topik sembang kencang kita pada hari ini adalah dua sebab kenapa penyokong-penyokong MU sepatutnya teruja ataupun gembira ataupun excited dengan dua jaringan daripada Cristiano Ronaldo ketika dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia di antara Portugal menentang Ireland yang telah berlangsung pada hari Rabu. Dalam perlawanan tersebut, Portugal telah pun berjaya menewaskan Republik Ireland dengan jumlah jaringan 2 gol berbalas 1. Dua-dua gol Portugal adalah sumbangan daripada Kapten Cristiano Ronaldo. Dengan 2 gol tu, Ronaldo dah sah menjadi penjaring terbanyak untuk pasukan kebangsaan dalam seantero dunia. Untuk kategori lelaki lah. Kalau kategori perempuan dia ada siapa entah sampai 180 gol untuk pasukan kebangsaan. Kalau campur jantina, lelaki perempuan, Ronaldo ni rasanya dapat dalam nombor 8 atau nombor 9 lah. Tapi tak apa, kita sembang bahagian bab bola lelaki saja dulu. Bola perempuan kita sembang nanti. Dalam game tu, Ronaldo sebenarnya berpeluang untuk merekodkan gol ke 110-nya pada minit ke-15 kalau tak silap, selepas Portugal dihadiahkan sebagai penalti. Tapi mungkinlah Ronaldo ni fikir, aku ni nak pecah rekod, takkan nak penalti sahaja, nanti lagi melekat nama aku Penaldo. Jadi dia pun ambil keputusan untuk bagi bola ke arah keeper boleh baca, lalu penalti tu pun diselamatkan. Saya rasa lah macam tu. Jadi sebelum menjawab soalan utama, dua sebab kenapa penyokong MU patut excited ataupun teruja ataupun orang utara kata apa, mengelar, betul ke? Kita buat flashback sikit tentang barisan serangan pasukan Manchester United. Kalau kita tengok pada tahun 90-an, awal 90-an, tengah-tengah 90-an dan ke penghujung 90-an, MU ni dia ada striker yang sangat-sangat power, yang striker yang bermain di posisi number 9. Number 9 ni kira pure striker lah, yang kerja dia score goal lah. Dia duduk je dalam kotak penalti, ada peluang dia rembat. Dia duduk sebelah defender lawan, dia sembang, bagi member tu ralik sikit, lepas tu dia pun ada peluang, dia pun shoot, lepas tu score. Kalau zaman 90-an dulu, MU ada Cantona. Cantona ni kadang-kadang nama ni, kadang-kadang bukan. Dia ada Mark Hughes, lepas tu masuk pula Andy Cole, masuk pula Dwight York, lepas tu ada pula Ole Gunnar Solskjaer, Teddy Sheringham. Dah habis zaman dia orang, disambung pula oleh Ruud van Nistelrooy, lepas tu ada Rooney, ada Louis Saha, lepas tu baru-baru sikit ada pula siapa tu, Chicharito, lepas tu disambung pula oleh Berbatov, Van Persie. Itu kalau zaman-zaman Ferguson lah. So striker-striker ni dia memang cukup tajam di dalam kotak penalti ataupun lebih tepatnya di dalam 6 yard box. Orang putih kata 6 yard box. Kalau bahasa kita ni kita terjemahkan dia jadi kotak 6 ela, kotak yang kecil dalam kotak penalti tu. Itu ialah 6 yard box. Lepas tu di kalangan striker-striker yang pure number 9 ni, dia selalu jaringkan gol. Kalau kira semusim tu 20 gol tu boleh katakan dalam tangan. Selain daripada striker yang pure number 9 ni, MU ada juga striker yang bermain di belakang main striker. Contohnya Rooney pun dia pernah bermain di posisi number 10. Lepas tu siapa, kalau Tevez, siapa lagi, Berbatov. Ya ke? Tak kisahlah. Rasanya betul lah tu. Dah habis zaman Ferguson, masuk zaman Moyes dengan Van Gaal. Dua manager ni boleh dikatakan tempoh yang paling surup. Walaupun Van Gaal ada menang satu Piala FA pada musim terakhir dia dengan MU. Lepas tu masuk pula Mourinho. Bila Mourinho masuk, dia bawa mula-mula sekali dia bawa masuk striker, iaitu Zlatan Ibrahimovic. Walaupun dia dah tua, tapi dia di dalam kotak penalti dia cukup tajam. Dia boleh shoot, dia boleh hit the ball. Dia pandai baca ruang, dia pandai cari ruang untuk create goal. The next season dia tambah lagi seorang striker. Lepas Zlatan Nasir injured, dia tambah seorang striker, Romelu Lukaku. Lukaku pun sama juga dengan Zlatan, lebih kurang lah spesies dia. So dia shoulder to shoulder dengan defend opponent, ada ruang, ada peluang, dia pun shoot. So tak pelik lah kalau kita tengok Lukaku ni, dia selalu jaringkan gol masa lawan tim yang kecil-kecil, yang bukan Big 6 ataupun Big 4. Bila dia jumpa pasukan Big 6 ataupun Big 4, dia kelihatan macam agak struggle sikit untuk score gol, sebab defend Big 4 lebih bijak dalam membaca permainan dia. Tak apa, itu cerita lain. Habis zaman Mourinho, masuk pula Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, antara player yang dia jual adalah Romelu Lukaku sendiri, dan mengekalkan pemain-pemain penyerang seperti Anthony Martial dan Marcus Rashford. Pada masa yang sama, dia memperkenalkan Mason Greenwood, budak gombak tu kepada dunia. Jadi selalunya dia rotate antara 3 player ni untuk bermain di posisi number 9. Hasilnya na'udzubillah tidak seperti MU yang sepatutnya digeruni lawan lah. Pada musim lepas, MU bawa striker veteran iaitu Edinson Cavani. Edinson Cavani memang dikenali sebagai seorang striker yang sangat-sangat tajam di depan gol. Dia tahu cari ruang. Sebelum kedatangan Cavani ni, MU memang bermasalah bila lawan tim yang bermain secara deep ataupun park the bus.
yang struggle untuk crack the defense, membawa masuk bola ke dalam kotak penalti, ataupun bila dia orang buat hantaran tak ada orang sambut. So dengan adanya Cavani, masalah tu sedikit selesai. Kepoweran Cavani mula ditunjuk adalah ketika perlawanan menentang Southampton. Masa tu kalau tak silap saya, MU ketinggalan 2-0 atau 2-1. Lepas tu Cavani dia assist 1, dia skor 2. Dua-dua gol yang dihasilkan oleh Cavani itu adalah menerusi tandukan di dalam kotak penalti, dalam sharp box tu. Dan sepanjang musim lepas pun kita boleh tengok fungsi Cavani dalam membantu pasukan MU sendirilah, sampaikan dia boleh menjadikan 20 gol dalam satu musim, menjadi pemain yang pertama merekodkan 20 gol dalam kesemua perlawanan, kesemua pertandingan sejak zaman Robin van Persie. Pada musim ni, dalam 2-3 game awal ni, kita dah nampak dah MU macam mana. First game lawan Leeds tak kisahlah sebab dia main open. Second game lawan Southampton dia start bermain secara deep. Jadi masa tu Cavani tak ada lagi. MU memang sangat-sangat struggle untuk masuk ke dalam kotak penalti ataupun untuk mencari gol masa lawan Southampton. Nasib baik budak Gombak tu skor. Lepas tu game yang ketiga lawan Wolverhampton Wanderers pun masalah yang sama, especially masa first half. First half MU tak ada shot on target langsung. Sangat-sangat teruk untuk satu pasukan yang bertaraf naik juara liga ni yang tak ada shot on target dalam separuh masa. Masuk separuh masa kedua, Ole pun masukkan Cavani. Bila masuk Cavani barulah nampak hala tuju dan matlamat perlawanan MU pada hari tu. Tapi still menampakkan bahawa MU sangat struggle bila lawan pasukan yang bermain dengan meletakkan player-player defend diorang, pemain-pemain diorang dalam kotak penalti dan menutup gol sendiri. Kalau kita tengok dalam game antara Portugal lawan Ireland dia letak player dia dalam kotak, so nak halang barisan-barisan serangan daripada Portugal ni untuk tembus gol diorang. Dan in fact Portugal kena tunggu sampai minit-minit akhir perlawanan di mana Ronaldo melonjak untuk menanduk bola hantaran dari sebelah kanan. Gol tersebut merupakan gol yang ke-110 dan memecahkan rekod dunia lah. Tapi penyokong MU patut teruja dengan gol ni sebab dah nampak dah Ronaldo ni boleh menyelesaikan masalah MU bila lawan tim yang paking bas ni. Gol pertama kita tengok player Ireland ramai dalam kotak. Ronaldo still boleh cari space, still dia boleh melompat dan still boleh tanduk bola ke dalam gol. Lepas tu minit ke 95 ke 96 Ronaldo sekali lagi buat benda yang sama macam deja vu. Cross dari tepi, dia lompat, tanduk, gol, buka baju kad kuning. Jadi dengan adanya Cristiano Ronaldo ni dalam pasukan MU ni, masalah-masalah di depan gol, especially dalam kotak penalti, saya rasa akan selesai lah. Sepatutnya selesai lah. Melainkan player-player lain yang sepatutnya supply bola ke dalam kotak penalti tu tak buat kerja. Nak kalau macam siapa right back MU tu, Cik Wan Bisaka tu, dia punya crossing kadang-kadang maut juga. Lepas tu sebab yang kedua adalah Ronaldo ni dia bawa satu mentality, winning mentality, champion mentality. Kalau kita tengok dalam perlawanan antara Portugal dan Ireland tu, kalau saya lah, kalau dah try tak masuk, give up. Tapi ni Ronaldo, dan Ronaldo bukan saya. Dia keep on trying, dia encourage, dia bagi semangat dekat teammate untuk terus mencuba dan hantar bola kepada dia. Teammate dia buat. Sekali dia pun dapat hasil. Jadi dengan adanya Cristiano Ronaldo dalam tim MU ni, ditambah pula dengan defense Perancis hari tu, Rafael Varane tu, saya rasa MU by right they should be title contenders lah. Dia orang sepatutnya menjadi pencabar kejuaraan. Kalau a few weeks ago saya ramal MU mungkin menamatkan liga di tangga ketiga atau keempat. Tapi keadaan berubah, manusia berubah kan. Pantai pun berubah. Apatah lagi hati manusia. Jadi hati saya pun berubah. Saya rasa MU boleh jadi title contender, saing-saing City dan juga Chelsea. Cuma satu masalah MU ialah di bahagian midfield. Pure midfield yang diorang ada ni untuk bermain di depan defense, McTominay, Fred dengan Matic. Tiga-tiga ni kalau nak compare dengan barisan midfield ataupun trio midfield yang ada di dalam pasukan Chelsea dan juga City, saya rasa agak jauh berbeza. Andai katalah Ole dapat overcome problem ni, dapat selesaikan masalah midfield ni, rasanya pihak penganjur Liga Perdana Inggeris ni dah boleh tempah siap-siap dah piala yang ada nama MU. Itu saya rasa lah. Saya rasa ni tak semestinya sama dengan yang awak-awak rasa, betul? Jadi itulah dia untuk hari ni. Jadi jangan lupalah, kalau ada nak komen apa-apa, komen macam biasa. Kalau nak share, boleh juga share. Saya tak marah share. Korang nak share banyak-banyak pun saya tak marah. Lepas tu, kalau yang belum subscribe tu, bolehlah nak subscribe sekarang ni. Sementara peluang masih dibuka ni. Nanti kalau saya tutup subscribe tu macam mana? Okey lah. Okey.